muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat untuk kita bersama-sama pada pagi ini menyambung lagi tadabbur kita menerusi surah An-Nazi'at. Minggu lepas perbincangan kita lebih kurang sampai ayat yang ke-8. Jadi mari kita baca balik daripada ayat pertama sehingga yang ke-14 dan kita akan sambung insya-Allah perbincangan. Surah An-Nazi'at, muka surat 583. Surah yang ke-79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Jadi Allah bersumpah dengan para malaikatnya. Yang pertama sekali dengan malaikat yang mencabut nyawa siapa? Orang-orang yang ingkar. Bagaimana malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang ingkar ini sifatnya mencabut dengan keras. Jadi demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan sentapan yang dengan tarikan yang sangat kuat, keras. Kemudian wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Itu untuk orang yang beriman. Dan Allah cerita pula tentang malaikat ini, wasabihati sabha, demi para malaikat yang turun dan naik, sentiasa turun dan naik, bergerak daripada langit dan bumi ni, naik turun. Lalu mereka saling mendahului. Ada malaikat yang naik, ada malaikat yang turun. Masing-masing membawa urusan-urusan daripada Allah dan membawa urusan daripada bumi ke langit pula, menyampaikan kepada Allah. Fal mudabbirati amra, para malaikat yang menguruskan urusan-urusan itu. Jadi Allah bersumpah dengan malaikatnya, iaitu makhluk Allah yang dimuliakan, makhluk yang disucikan. Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Manusia tidak boleh. Manusia bersumpah dengan siapa? Dengan Allah sahaja. Kenapa Allah bersumpah? Jadi Allah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Jadi dia guna uslub bahasa Arab juga untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan. Jadi Allah menggunakan bagaimana orang Arab selalu guna, iaitu sumpah.
Yang kita kata sumpah tu ada 4 rukun dia. Kan ada 4 rukun sumpah. Yang pertama, siapa yang bersumpah tu? Al-Muqsim. Minggu lepas kita bincangkan. Yang kedua, Al-Muqsam bih. Ataupun Adatul Qasam dulu. Adatul Qasam. Iaitu partikel sumpah. Di sini Allah kata demi. Dengan perkataan waw tu. Waw, demi. Kemudian Al-Muqsam bih. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan para malaikatnya. Dan apa tujuan dia? Apa tujuan Allah bersumpah? Allah nak sampaikan apa dia? Allah nak bagi tahu tentang hari kebangkitan. Jadi orang Arab ni dia biasa gunakan sumpah untuk nak menyampaikan sesuatu hujahnya. Jadi Allah guna juga dengan cara yang sama supaya orang-orang yang mendengar ayat ini, supaya orang-orang yang mendengar Allah nak beritahu bahawa hari kiamat pasti berlaku, akan terima hujah tersebut. Kenapa Allah bersumpah dengan para malaikatnya? Jadi kita pun dah baca dah sifat-sifatnya tadi, betapa hebatnya para malaikat. Kalau kita boleh sambung sedikit tentang para malaikat ini dan kaitan dengan hari kiamat, Allah nak ingatkan kepada kita bahawa manusia ini, kalau dia tidak beriman kepada hari kiamat, pasti dia tidak akan ada pegangan yang kukuh. Kita ni nak jadi baik senang je. Apa dia? Takutlah hari kiamat. Sebab tu dalam Quran ni banyak cerita tentang apa? Hari kiamat. Kalau tak ada hari kiamat ni, macam mana hidup kita agak-agak? Semua jadi apa? Ingat tak lagi ketika Allah nak menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ketika Allah nak menciptakan manusia, apa yang malaikat tahu tentang manusia? Makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah dan akan melakukan kerosakan. Tengok surah 2 ayat 30. Surah 2 ayat 30. Ke surat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah tak kala Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan di muka bumi ini akan seorang khalifah. Para malaikat berkata, adakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini orang yang dia melakukan kerosakan padanya dan dia menumpahkan akan darah-darah. Jadi itu yang malaikat faham tentang manusia ni. Dia trigger kepada apa? Melakukan kerosakan. Tapi malaikat punya sifat semula jadi dia bagaimana pula? Wa nahnu, sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
kami sentiasa bertasbih dan mensucikan engkau. Beza tak antara manusia dengan malaikat? Tetapi yang Allah kehendaki untuk masuk ke dalam syurga, untuk memberi ganjaran syurga, ini manusia. Sedangkan pada masa yang sama, ada makhluk dia yang taat kepada dia. Jadi bila manusia ni sombong kepada Allah dan dia tidak mahu untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk beroleh syurga, adakah Allah rugi? Allah tak rugi sikit pun. Lebih-lebih lagi kerana apa dia? Allah ada hamba-hambanya yang sentiasa mensucikan dia. Jadi kalau kita tak mau mensucikan Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah, mentaati Allah, kita yang rugi bukannya Allah. Sebab Allah ada hamba-hambanya yang lebih mulia daripada kita dari segi amal dan ketaatan tu. Tengok dalam surah lain Allah kata macam mana malaikat ni bertasbih kepada Allah. Mereka tidak penat. Dalam surah 21 ayat yang ke-20. Ayat 20. Ke surat 323. Tengok daripada ayat yang ke-19. 19, 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Dan milik Allah lah segala yang di petala langit dan di bumi. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa sombong untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan mereka tidak rasa letih. Bayangkan malaikat turun dan naik langit tu. Perlu tak mereka makan untuk dapatkan tenaga? Tak perlu. Kelajuan dia bagaimana pula? Bukan kelajuan cahaya tu tuan-tuan. Jadi terlalu kuat, kemudian tidak sombong pula. Manusia yang sifatnya dhaif. Kalau kita masih ingat lagi kita tadabbur tentang a'udzubillah. Antara sifat manusia itu dhaif, lemah. Dia kuat pun sekejap je waktu dia balik sampai umurnya lebih kurang 40 tahun. Kemudian dia kembali dhaif dan juga syaibah, beruban. Tapi itulah dia orang-orang yang sombong kepada Allah. Adapun malaikat yang kuat-kuat ini, yang kalau kita baca hadis tentang malaikat Jibril, saiznya bagaimana? Sayapnya saja menutup ufuk. Mereka tidak sombong kepada Allah. Mereka taat kepada Allah. Mereka tidak penat untuk beribadah kepada Allah. Kita mungkin belajar, kita rasa apa macam-macam kan. Itulah manusia ini.
Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka sentiasa bertasbih siang dan malam, tidak berhenti-henti. Kalau macam itulah hidup kita ni, sekejap je belajar, sekejap je beribadat, sekejap je suka bersedekah. Sebab apa? Manusia cepat boring. Malaikat bukan demikian. Dalam ayat lain pula Allah sebut dalam surah 41. Cuba tengok surah 41. Ayat 38. Ayat 38. Muka surat 480. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Dan jika manusia ini sombong, kata Allah, tidak mau tunduk kepada segala perintah Allah, maka Allah tidak rugi. Sebab apa? Sebab para malaikat yang di sisi Tuhanmu itu sentiasa bertasbih kepadanya malam dan siang tanpa rasa jemu. Jadi kemuliaan Allah itu tidak tercerma sedikit pun bila manusia ini sombong kepada Allah. Jadi malaikat ini, dia tidak rasa jemu beribadah kepada Allah, tidak rasa penat untuk beribadah kepada Allah, kerana mereka inilah makhluk yang takutkan Allah. Jadi perkara yang akan menjadi momentum, perkara yang menjadi kayu ukur kepada kita dengan Allah ialah apa dia? Khauf, takut. Kalau malaikat pun sama juga. Tengok dalam surah 16. Ayat 50. Muka surat 272. Muka surat 272. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Tengok antara sifat malaikat yang Allah sebutkan di sini apa dia? Yakhafuna. Mereka takut kepada siapa? Tuhan mereka yang berada di atas mereka. Dan mereka melakukan apa sahaja yang diperintahkan.
Tengok apa dia punya pemboleh ubah kepada menjadi taat kepada Allah? Takut. Jadi manusia ni kalau dia tak takut, tak ada ancaman kepada dia, maka dia akan lakukan apa saja. Sebab tu kita nak bina negara sekalipun, dia kena ada undang-undang, dia kena ada hukuman. Dia tak perlu reward. Walaupun Allah dia bagi reward. Dekat Malaysia ni, negara kita, ada tak reward siapa yang tak ambil rasuah? Ada tak kerajaan kita buat, siapa yang tak ambil rasuah dapat reward? Siapa yang tak buang sampah merata-rata dapat reward? Siapa yang tidak melanggar traffic light dapat reward? Ke yang sebaliknya, siapa yang langgar traffic light, dia kena saman. Siapa yang ambil rasuah, dia dipenjarakan. Mana satu yang kita buat? Yang kita buat adalah ancaman dan hukuman. Sebab apa? Yang itu dapat kontrol manusia. Itu untuk kehidupan dunia. Jadi Allah pemilik kepada alam ini lebih maha mengetahui. Maka dia datangkan kepada kita ayat-ayat Quran untuk menceritakan tentang hari akhirat yang pasti akan berlaku. Tapi kalau manusia tak kenal tentang hari kiamat, tak ada rasa takut kedahsyatan hari kiamat, apa berlaku kepada bumi ini, manusia akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah-darah. Sebab tu orang yang beriman kepada Allah, Allah sebutkan apa dia dalam surah Al-Mulk yang kita belajar dulu. Tengok surah 67. Ayat yang ke-12. 67:12. Muka surat 562. Muka surat 562. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lihat terjemahan dia, Allah kata apa tentang manusia ini. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka takut. Nampak? Itu Allah kata apa? Takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan mereka tidak nampak lagi Tuhan mereka. Mereka tidak nampak lagi hari kiamat yang berlaku. Jadi macam mana nak rasa takut dalam keadaan tidak nampak? Cuba kita ingat balik tentang ayat pertama surah An-Nazi'at. Malaikat mencabut nyawa dengan keras. Pernahkah kita tengok? Ataupun mungkin pernah. Tapi adakah tiap-tiap waktu tengok orang kafir mati, memang nampak dia menggelupur. Bunyi suara yang dahsyat. Nampak malaikat yang pakaiannya tu menakutkan datang menghampiri orang-orang ingkar. Kita tak pernah lihat semua tu. Cuba kalau diperlihatkan, senang tak nak beriman? Tapi Allah tak buat demikian. Allah nak kita percaya. Percaya dalam bahasa Arab apa? Iman. Yang Allah cerita tu iman. Takut dalam keadaan tidak nampak. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia takut dalam keadaan dia tidak nampak, tu namanya iman. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Jadi kita kata apa tadi? Apa pun boleh ubah kepada kita nak beribadat untuk nak dapatkan syurga Allah? Khauf ataupun khasyah, rasa takut. Kan dalam surah Sajadah pun kita baca juga. Tengok surah 32 ayat yang ke-16.
32, 16. Ini semua ayat-ayat kita dah pernah tadabbur sebelum-sebelum ini. Surah 32 ayat 16. Muka surat 416. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Jadi orang-orang yang beriman ini, pada ayat 15 lah kalau kita baca kan, Allah kata mereka bila disebut nama Allah mereka menyungkur sujud. Mereka sentiasa bertasbih memuji Tuhan mereka dalam keadaan mereka tidak menyombongkan diri kepada Tuhannya. Mereka menjauhkan rusuk-rusuk mereka daripada tempat-tempat tidur mereka. Mereka bangkit malam di waktu sunyi sepi, manusia lain sedang enak menikmati tilam-tilamnya. Mereka bangun pada waktu malam. Mereka berdoa, beribadah kepada Tuhan mereka dalam keadaan rasa apa? Khaufan. Apa itu khaufan? Takut. Wa tama'an, dan sangat-sangat tamak untuk dapatkan syurga Allah. Dan mereka membelanjakan sebahagian apa yang mereka peroleh daripada Allah untuk fisabilillah ini. Jadi yang nak ditakutkan ni sekarang. Orang yang tidak takut kepada Allah sekarang nanti dibangkitkan di akhir